Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Satu lagi perkara yang menggempakan di negeri siapa? Negeri di bawah pentadbiran kerajaan PAS yang sudah puluhan tahun. Tidak lain tidak bukan di negeri Kelantan. Hari ini kenyataan daripada Azam Baki menyatakan bahwa ISPRM menyiasat 10 projek pembinaan telaga jejari yang bernilai lebih daripada 300 juta ringgit. Dan apa sebenarnya yang berlaku, sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan kenyataan ya. Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki menyatakan ya mereka telah membuat siasatan terhadap 28 telaga jejari yang dibina menerusi projek pembinaan telaga jejari di negeri Kelantan. Katanya ia membabitkan 10 projek pembinaan serta membaik pulih loji rawatan air LRA yang dianggarkan berjumlah lebih daripada 300,000 ringgit. 300 juta bukan ribu. 300 juta ringgit yang dibina air Kelantan Sendirian Berhad kerana gagal berfungsi ya bagi membekalkan air kepada penduduk di Kelantan. Jadi Ketua Pesuruhjaya ISPRM Pencegahan Rasuah Malaysia itu Tan Sri Azam Baki berkata, projek pembinaan yang dibina antara tahun 2008 hingga 2015. Beliau berkata, susulan itu 4 lelaki ditahan bagi membantu siasatan ya terhadap pembinaan telaga jejari di Kelantan kerana dikatakan sudah dibina tapi gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk Kelantan, rakyat Kelantan. Dan katanya lagi telaga jejari ini berkenaan sepatutnya berfungsi untuk membekalkan air mentah kepada LRA sebelum disalurkan kepada pengguna. Ya, pembinaan HCW berlainan kapasiti ini adalah alternatif untuk mengatasi masalah air di negeri itu, terutamanya pada musim kemarau. Tetapi, ini dia sahabat semua. Tetapi, kata Azam Baki, sebahagian besar telaga yang dibina ini gagal menghasilkan kuantiti sumber air pada optimum, katanya ketika dihubungi hari ini. Beliau juga berkata siasatan awal yang dijalankan dipercayai terdapat pegawai di AKSB yang menerima wang rasuah ya daripada syarikat konsultan yang dilantik dalam projek pembinaan telaga air tersebut. Jadi ISPRM juga percaya bahawa terdapat manipulasi yang membabitkan proses kelulusan projek ini pada tahun 2015. Tahun 2015 ni siapa yang memerintah kerajaan PAS? Tidak lain tidak bukan Kelantan, tidak lain tidak bukan adalah PAS ya. Tapi sebenarnya dari dululah 30 tahun lebih sudah ya PAS ini memerintah. Oleh kerana telaga air yang dibina ini tidak dapat dimanfaatkan penggunaan, ia menyebabkan kerugian dan siasatan ISPRM juga akan cuba mengenal pasti jumlah sebenar sahabat semua kerugian yang dialami, termasuklah jumlah wang rasuah yang terbabit, katanya. Beliau berkata isu kegagalan telaga jejari itu untuk membekalkan air kepada LRA pernah didedah dan ditegur oleh Ketua Audit Negara menerusi laporan Ketua Audit Negara 2015. Dan LKAN 2015 mendedahkan ya bahawa sebanyak 8 LRA yang diaudit pada ketika itu dan hasilnya 4 LRA Pintu Gang, Wakaf Bunut, Wakaf Baru dan Cica yang mempunyai telaga jejari tidak berfungsi dengan sempurna. Walaupun isu itu sudah didedahkan dan ditegur oleh Ketua Audit Negara, masalah ini masih tetap berulang sahabat-sahabat semua. Ya, dan menurutnya siasatan yang dijalankan ISPRM juga adalah berdasarkan rungutan selain aduan pengguna di negeri itu berhubung masalah air yang mereka hadapi. Jadi beliau berkata siasatan dijalankan juga mendapati terdapat HCW yang gagal berfungsi ya dan ditutup atas pelbagai faktor sekaligus menyebabkan objektif pembinaannya bagi memastikan pengguna memperoleh bekalan air yang mencukupi terutama pada musim kemarau gagal dicapai. Wow. Adakah ini salah antara penyebab ya kenapa projek atau bekalan air di Kelantan ini gagal segagal-gagalnya
yang dilakukan. Karena itu hari ini ya Azam Baki Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini ya mengatakan bahwa ya mereka akan menyiasat ya perkara ini, kenapa boleh berlaku, gagal, dan katanya lagi berapa jumlah rasuah, penyelewengan yang terlibat dalam proyek ini. Sudah agak lama ya, 2008 hinggalah 2015. Jadi begitu hebat ya mereka menyembunyikan. Dan yang paling mengejutnya sebenarnya Ketua Audit Negara telah pun menegur ya berkaitan dengan isu ini ya, tetapi ya seakan-akan perkara ini tidak diendahkan ya oleh kerajaan ya, yang pastinya kerajaan itu di bawah pimpinan PAS dan masalah ini masih berulang sehinggalah hari ini, sahabat-sahabat semua. Wow, ini amat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Kenapa boleh berlaku sedangkan ini adalah kerajaan PAS? PAS, apa maksudnya PAS? Parti Islam se-Malaysia. Jadi saya pun tak tahu apa mau cakap sahabat semua. Ini adalah antara satu pendedahan yang amat mengejutkan ya daripada pihak ISPRM. Dan untuk perkara yang seterusnya sahabat semua adalah berkaitan, ini adalah kenyataan ya daripada bekas pengurusi Bersatu yang sekarang ini telah pun memberikan sokongan ya kepada Menteri Besar Selangor. Katanya 3 kali Azmin kalah kepada Menteri Besar Selangor hari ini, Amiruddin Sari. Itu antara kenyataan daripada Adun Bersatu yang mahu dipecat oleh Bersatu ya. Jadi kalau kita lihat pilihan raya kecil Dun Kuala Kubu Baru secara signifikan lebih kepada pertemuan antara pengurusi Bersatu Selangor Azmin Ali dan juga Menteri Besar Selangor yaitu Amiruddin Sari. Jadi bekas pengurusi Bersatu Selangor Abdul Rashid Asari berkata, keputusan PRK itu menyaksikan Azmin tewas buat kali yang ketiga sahabat-sahabat semua. Ketiga di tangan Amiruddin, kata Adun daripada Bersatu ini. Dan menurutnya lagi kekalahan pertama Azmin Ali kepada Amiruddin ialah pada pilihan raya umum ke-15, diikuti pilihan raya negeri di PRK Kuala Kubu Baru. Dan katanya PRK Kubu Baru sebenarnya pertemuan Azmin dengan Amiruddin. Terbaik ya. Jadi sekarang jelas Amiruddin menang 3 kali. Dia mengalahkan si Azmin. Si Azmin kata Adun Selat Kelang itu dalam satu wawancara ya bersama dengan Malaysia Kini. Dan PS berjaya mempertahankan Dun Kuala Kubu Baru Sabtu lepas calon Pang Sok Tau hari ini menang dalam pilihan raya kecil kawasan itu dengan majoriti 3,869 undi. Bekas Setiausaha Akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan itu memperoleh 14,000 undi yang menewaskan pencabarnya daripada Perikatan Nasional yang hanya meraih 10,130 undi. Ini kerana sebenarnya banyak kontroversi juga ya calon daripada Perikatan Nasional ini daripada Parti Bersatu. Dan sementara itu Abdul Rashid berkata faktor calon merupakan penyumbang utama yang menyebabkan Bersatu kalah pada PRK berkenaan. Dan katanya lagi kontroversi yang menyelubungi calon berhubung isu pendidikan selain daripada kempen ekstrim PAS yang menyumbang kepada kekalahan Perikatan Nasional. Faktor calon daripada awal katanya calon PN ada kontroversi tentang keputusan pendidikan dan sebagainya. Saya juga terkejut katanya dia ada master, dia dulu dengan saya lama sejak awal penubuhan Bersatu Selangor katanya. Sepanjang itu katanya saya tak tahu pun dia ada master. Itu antara kenyataan. Saya tahu dia ada diploma tapi saya tak tahu dia ada master. Mesti orang tanya mana ijazah katanya lagi. Itu antara komen ya daripada Adun Selat Kelang, Adun Bersatu yang kini telah pun memberikan sokongan ya kepada Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor. Jadi sahabat semua, ini antara perkara yang mengejutkan, terutamanya perkara pertama yang saya kongsikan tadi, ISPRM siasat 10 pembinaan telaga jejari yang dianggarkan lebih 300 juta ringgit. Ya, di mana? Negeri Kelantan. Kelantan ditadbir oleh siapa? Parti PAS, Parti Islam se-Malaysia. Dikatakan berlakunya rasuah, penyelewengan yang membabitkan projek ini. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya,
tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.